Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Malam ni ada banyak isu-isu semasa yang kita nak kupas. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah juga sudah pun bersedia dengan pelbagai soalan-soalan yang ingin diajukan untuk kita sama-sama kupas pada malam ini. Malam ni kalau sekiranya ada kawan-kawan di TikTok yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah request untuk masuk dalam kita punya sesi soal jawab. Selepas setengah jam kita ke udara, kita akan jawab soalan-soalan di TikTok ni pada setengah jam yang kedua baru kita jawab soalan di TikTok. Tapi bagi mereka yang nak mengemukakan soalan secara WhatsApp, tolong WhatsApp soalan-soalan anda di talian 011 3595 4044 011 3595 4044. Saudara, hari ini Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kertas putih berhubung dengan pembelian vaksin ataupun perolehan vaksin akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Ini satu perkara yang bagus kerana sebelum ini kita hairan kenapa vaksin ditempa dengan jumlah yang begitu banyak sehingga kan ada di antaranya yang telah expired. Saya tak boleh cerita banyak pasal vaksin ni sebab saya masih ada lagi gag order, tak dibenarkan untuk bercakap banyak tentang vaksin. Jadi kita harap dengan kertas putih ini dibentangkan, sekiranya terdapat salah laku, sekiranya terdapat apa jua bentuk salah guna kuasa dan sebagainya, ataupun pembelian yang membazirkan duit rakyat secara berlebihan sehingga menyebabkan ada di antara vaksin-vaksin itu bak kata orang tu expired. Kita harap mereka yang bertanggungjawab dapat dibawa ke muka pengadilan, insya-Allah. Insya-Allah kita harap ianya dapat dilakukan segera. Dan daripada berita-berita yang kita terima juga, kita difahamkan Wan Saiful Wanjan, kalau betul maklumat yang kita terima ni, telah pun dipanggil oleh pihak SPRM semalam. Cuma berita ni kita tak tahu sama ada dia tidur lock up ataupun tidak, kerana tadi dia mengeluarkan kenyataan. Jadi takkanlah dia duduk dalam lock up dia boleh keluarkan kenyataan kan. So kita harap kalau boleh ada sesiapa kat dalam TikTok ataupun dalam Facebook kita pada malam ni yang boleh mengesahkan sama ada Wan Saiful Wanjan ini masih lagi bernyawa, masih lagi bebas dan tidak berada di dalam tahanan pihak SPRM. Saya juga difahamkan siasatan telah dibuat juga ke atas banyak perkara. Ke atas Tan Sri Muhyiddin dah pasti sebagai bapa perasuah berskala besar yang telah merasuah pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15. Beliau antara yang berada di senarai yang teratas. Kita juga difahamkan bahawa anak beliau melalui projek Iris, kata silap saya, menantu dia juga sudah disiasat oleh pihak SPRM. Anak beliau juga disiasat oleh pihak SPRM. Malah kita difahamkan seorang lagi bekas mantan Perdana Menteri yang hari ini kita tak tahulah lepas kita pukul semalam dia masih bercakap begitu tidak kan. Kita difahamkan ada 14 pertuduhan sedang menunggu. Ini belum lagi orang-orang kanan dia.
Tapi kadang-kadang kerana mulut dia ni, orang-orang kanan dia tak pasal-pasal pun kena juga, kan? Jadi ini antara mukadimah kita pada malam ni. Nampak gayanya kita akan berhadapan dengan masalah kesesakan sama ada lokap SPRM yang bawah tanah tu, ataupun mungkin kesesakan bilik di penjara-penjara. Tapi itu mungkin makan masa lah, mungkin makan masa 3 tahun ke 4 tahun untuk pembicaraan berjalan. Lebih-lebih lagi lah kita tahu kalau macam Datuk Seri Najib tu, walaupun kes dia laju je semacam, dia pun jarang dapat penangguhan. Kes dia tu 4 tahun juga, barulah dia ke dalam. Tetapi macam kita pun tahu, ada setengah orang dia suka minum teh kat London. Dan kadang-kadang dia minum teh kat London tu, dia tak kerti nak balik, lambat dia balik. Itu pun bahaya, tuan-tuan. Itu pun boleh melengah-lengahkan kemasukan dia ke dalam penjara. Dia kalau nak masukkan orang, dia nak laju. Tapi bila dia berhadapan dengan pertuduhan dekat mahkamah ni, saya menyangkakan ni apa yang saya anticipate. Saya menyangkakan sudah pastilah dia akan melengah-lengahkan dengan pelbagai bentuk alasan-alasan untuk tidak menghadiri mahkamah, menangguh dan sebagainya. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 0135954044. Dan later on, mungkin kita mula tadi pukul 10.40. Mungkin selepas setengah jam, sekarang baru 7 minit, kita boleh buka untuk sesi soal jawab. Kita boleh buat secara live bersama dengan kawan-kawan yang berada di TikTok. Okey? Silakan. Okey tu. Mengenai isu tadi tu, tajuk tadi tu, kertas putih tadi tu. Ini just untuk pengetahuan am saja tu. Ramai orang kata kenapa pembelian vaksin tu perlu ada persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara. Apa peranan Peguam Negara dengan dia ada beberapa perkara. Bila kita beli vaksin ini, dia ada agreement, dia ada agreement. Dan kita tahu pembelian vaksin yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ketika di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin, ada di antara agreement itu tidak boleh di-disclose ataupun tidak boleh didedahkan kepada publik, kan? So benda tu sepatutnya mestilah dihantar dulu kepada Jabatan Peguam Negara semak sama ada apa yang dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan, ianya tidak merugikan negara dan sebagainya. Ini biasanya disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Sebelum kita tanda tangan perjanjian dengan mana-mana pihak, biasanya untuk cek legal implication, untuk cek sama ada perjanjian yang dibuat itu berat sebelah ataupun tidak, menguntungkan negara ataupun tidak, boleh ada loopholes ataupun tidak yang boleh membahayakan negara ataupun mendatangkan musibah kepada negara, ianya perlu disemak oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tapi we got to be fair, maklumat awal yang saya terima, Khairi Jamaluddin menafikan, Khairi Jamaluddin menafikan bahawa ada di antara pembelian itu tidak melalui Jabatan Peguam Negara. Dia menafikan. So kita tunggu hasil siasatan. Sebab saya rasa Perdana Menteri tidak akan mengeluarkan kenyataan bahawa akan dibentangkan kertas putih itu kalau tidak ada sebarang bentuk salah laku, kan? Sudah pastilah perkara ni sudah disiasat oleh pihak SPRM lama, kan? Yang mungkin akan melibatkan Fahma Niaga ke ataupun orang-orang kanan, Khairi Jamaluddin ke apa ke, last kali nanti kita nampaklah link dia. Tapi sebelum ada sebarang pendakwaan, kita kena berlaku adil, kita bagi peluang untuk pihak SPRM siasat, dan bila mereka sudah dihadapkan ke muka pengadilan, baru kita tahu apa sebenarnya yang menyebabkan
kertas putih itu terpaksa dibentang dan akhirnya ianya disusuli dengan tindakan undang-undang ke atas individu yang berkepentingan. Okey. Soalan lain. Selain daripada pembelian vaksin tadi tu, adakah pembelian aset-aset yang lain perlu juga melalui Jabatan Program Negara? Apa jua bentuk perjanjian yang dibuat. Maknanya kalau pembelian itu kontrak dan sebagainya, memang dia akan rujuk Jabatan Program Negara. Okey? Okey, sikit lagi Pak. Menteri dulu tu ada 2 menteri, satu menteri Adam Bagus, satu menteri KJ. Ya. Jadi perjanjian tu termaktub kepada pembelian tu atas menteri yang mana satu tu? Yang mula-mula beli ke ataupun itu kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak SPRM macam mana dia nak membuat pencerahan. Tetapi yang saya ingat antara gag order yang saya kena yang menyaman saya yang mendapatkan injunksi mahkamah supaya saya tidak membicarakan soal vaksin dan sebagainya ini ialah YB Khairy Jamaluddin. So benda ni saya tak boleh ulang panjang. Kena faham sekali dengan kau nanti kena menghina mahkamah. Okey, silakan. Soalan lain? Soalan lain tu SPRM siasat kontrak lumayan menantu bekas Perdana Menteri tu. Ya. So sumber dah mengesahkan lah. Dia sedang menyiasat satu kontrak bekas menantu Perdana Menteri. Jadi Datuk rasa sejauh mana boleh menyabitkan? Saya rasa memang berada di tahap yang sangat cerah masa depan untuk menjadi kluster mahkamah. Sebab ini kontrak nice. Dia berkaitan dengan immigration. Sistem bersepadu immigration yang mana dia ada kaitan juga dengan IRIS tapi penglibatan Adlan Berhad Adlan Berhad ini ianya lebih kepada sistem IT tu. Ianya lebih kepada sistem IT tu. Bukan keseluruhan. Maknanya mungkin kontrak tu dilobi oleh Adlan Berhad dan sebagai timbal balas syarikat induk yang dapat tu memberikan sub kepada syarikat yang mana ada hubung kait dengan Adlan Berhad. Dia tidak direct. Tapi kalau SPRM dah mula bersedia untuk melakukan pendakwaan ni, maknanya sudah pastilah sudah ada money trail, sudah ada soal siasat dibuat ke atas saksi-saksi yang terlibat dan sebagainya, sudah diambil keterangan. So dia orang dah dapat lah hubung kait tu dengan jelas. Okey? Yang muda. Okey, ini ada kenyataannya, tiada parti boleh hidup sendiri. Semua terima duit kata PAS. Ini daripada Naib Presiden PAS, pernyataan Naib Presiden PAS Muhammad Amarni Abdullah berkata tiada parti mampu hidup sendiri, malah semua parti politik menerima sumbangan. Ya. Apa komen Datuk pasal? Dia macam gini. Kalau kita menerima sumbangan daripada supporters kita, daripada syarikat-syarikat yang menyumbang kepada kita kerana mereka mahu lihat kita ni mengukuhkan kedudukan ekonomi negara, kita membela rakyat dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab dulu bila Kerajaan Barisan Nasional nak buat NKRI rasuah supaya setiap ahli-ahli politik dan parti politik
declare dia punya sumbangan yang diterima daripada siapa, pada ketika itu PAS juga membantah. Jadi memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan sebuah parti politik untuk istihar. Tetapi sekiranya kontrak diberikan kepada sesebuah syarikat, dan sebagai timbal balas, syarikat yang menerima kontrak, menerima projek daripada kerajaan, syarikat itu memberikan certain percentage. Seperti mana yang kita tahu bahawa pihak SPRM telah pun menahan orang kuat Tan Sri Muhyiddin, menahan orang kuat kepada menantu Tan Sri Muhyiddin, iaitu Adam Radlan. Dia mengesahkan dia telah menerima bagi pihak Tan Sri Muhyiddin 3 hingga 5%. Dan kalau orang tu dapat projek daripada Muhyiddin, dapat projek daripada kerajaan Muhyiddin, dan dia bagi sumbangan itu sebagai timbal balas di atas projek yang dia perolehi, itu rasuah lah, babe. Itu terang-terang rasuah. Jadi kena faham lah yang mana satu rasuah, yang mana satu sedekah. Kalau orang tu tidak ada kepentingan, itu boleh dianggap sedekah. Tetapi kalau yang bagi itu ialah syarikat yang memperolehi manfaat, ada timbal balas daripada pemberian dia, maka itu dianggap sebagai rasuah. Mungkin Haji Adi boleh buat kuliah sebab ni. Sebab dia pakar. Okey? Baca soalan kita ni. Baca soalan. Dia kata Aminuddin Kelantan tu Aminuddin bukan Kelantan. Aminuddin Menteri Besar. Aminuddin mana ni? Menteri Besar Negeri Sembilan ke? Aminuddin. Bukan Amiruddin. Aminuddin lah, Menteri Besar Negeri Sembilan lah. Kata peluang KJ jadi MD lebih luas di Kelantan. Betul lah tu. Dia menganjing je. Tapi kalau tanya dengan aku rasa PAS boleh bawa perubahan yang besar kalau KJ diangkat menjadi Presiden PAS yang baru. Itu ayat yang lebih lebih klise lah. Sama jugalah kenyataan itu. Sebenarnya dia perli KJ, tak berani nak bertanding dekat Negeri Sembilan, kan? Lebih baiklah KJ bertanding dekat Kelantan, boleh jadi menteri besar. Dah alang-alang nak masuk Perikatan Nasional. Okey? Apa ni? Janganlah cakap tak ada soalan, baru 18 minit kau dah habis soalan ni. Apa benda ni? Tak, yang isu semasa. Okey, yang TikTok ni kalau nak request untuk join channel, saya tak pernah invite orang untuk join channel ni. Siapa yang berminat untuk tanya soalan secara live di TikTok, bolehlah. Dia kena request. Dia kena request TikTok ni. Dia kena request kan? Cuba try Basri. Okey, silakan. Okey Tok. Sekarang ni ramai orang datang untuk komen, minta kita tolong cakap dengan kerajaan tu pasal isu KWSP ni tu. Menjelang nak puasa ni, nak meniaga. Memang hari ni kesan daripada kesengsaraan ketika zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin tu. Bila orang sekejap boleh berniaga, boleh keluar cari kerja, sekejap tutup, sekejap buka sektor ekonomi kita ni. Ianya memberi kesan yang sangat mendalam. Hutang-hutang bertunggak. Dan bila mereka dapat KWSP yang pertama, Aisina, habis duit tu, dibelanjakan, dimodalkan, untuk cover ketika tidak dibenarkan untuk cari rezeki secara sempurna macam biasa.
Kemudian ditutup pula balik, kan? Kemudian zaman Ismail Sabri dibuka balik. Alhamdulillah dapat pula kita iCitra, kan? Tetapi kesan daripada kehilangan pendapatan 18 bulan duduk zaman kegelapan Muhyiddin Yassin sampai ke hari ini, orang tak boleh recover. Sebab yalah, kadang-kadang yang gaji cukup-cukup makan ni macam mana nak recover? 1-2 bulan tak ada kerja pun jahanam hidup, apatah lagi 18 bulan sekejap buka sekejap tutup, sekejap buka sekejap tutup. So kita haraplah, kita tahu bahawa jumlah orang yang ada saving lebih daripada 1,000 dalam KWSP ni sangat kecil jumlahnya. Jadi kita harap kerajaan dapat mempertimbangkan. Sekarang ni bulan 3 ni dah mula start sekolah, kan? Orang mula memerlukan modal besar, dan kemudian datang pula hari raya, kan? Kita harap kerajaan dapat mempertimbangkan KWSP bersasar kepada orang yang masih lagi ada simpanan dalam akaun kedua, kan? Kalau misalnya jumlah dalam akaun kedua tu terlalu parah keadaan dia, kita harap dapat dipertimbangkan untuk 10% ke daripada akaun pertama ni. Sebab kemungkinan besar untuk mereka ni tak boleh hidup sampai ke hari tua pun ada. Kalau dengan masalah yang terlalu banyak stres dan sebagainya, faktor kesihatan pun boleh merosot. Namun kita kena faham bahawa sebagai kerajaan, bukan semua permintaan tu mudah untuk ditunaikan. Sebab bila kita masuk carum dengan KWSP, duit kita tu bukan simpan buta, duit kita tu dilaburkan. Dan yang menyebabkan kita boleh ada pelaburan, yang menyebabkan kita boleh ada dividen yang tinggi, antaranya ialah pelaburan kita di luar negara, bukan hanya di dalam negara. Dan sekiranya kita mengambil pendekatan untuk cari jalan keluar menyelesaikan masalah rakyat ni hanya bertumpu kepada duit KWSP rakyat, betul lah ini duit rakyat, tetapi kena ingat, kalau misalnya kita melabur dalam bursa saham lah contohnya, kalau nilai saham tu RM1 ketika kita membuat pelaburan, tapi kalau kita expect ramai orang keluar secara serentak, dalam keadaan mungkin nilai saham RM1 tu dah jadi 40 sen, itu bukan hanya akan menjejaskan peratusan dividen yang akan diterima setiap tahun, tetapi pokok pun akan ganam. Jadi kita harap pihak kerajaan, sekiranya kita tak boleh nak bagi keluarkan duit KWSP ni, kerana kita faham mungkin kali pertama okey, kali kedua pun dah penat juga, banyak benda yang rugi, terpaksa juga kita lepaskan aset-aset tertentu, pegangan saham dalam syarikat-syarikat tertentu, Untuk kali ketiga ni sudah pasti sangat membebankan kepada KWSP. But please explain. Kalau you tak explain, orang takkan faham apa masalah you. Kalau pencarum-pencarum, dia tahu duit disimpan katalah RM50,000. Kalau misalnya kita ambil keputusan untuk keluarkan juga duit ni, mungkin duit dia yang RM50,000 tu nilai tinggal RM30,000. Mungkin mereka pun akan memikirkan untuk tidak mengeluarkan duit dia. But you got to explain to the public, supaya rakyat faham. Dan dalam masa yang sama, kerajaan kena fikirkan macam mana cara kita boleh bantu rakyat ini dengan selain daripada kerajaan sendiri meningkatkan pendapatan negara dengan mempelbagaikan kita punya sumber pendapatan negara,
kerajaan juga harus mencari idea-idea baru untuk beri galakan kepada rakyat kita supaya buat extra income ataupun boleh mencari hasil pendapatan tambahan melalui perkara-perkara yang logik, yang mudah, yang tidak memerlukan kemahiran perniagaan yang tinggi, yang mudah diadaptasi oleh rakyat biasa. Cari jalan, cari solusi macam mana rakyat boleh ada side income untuk mengatasi masalah mereka ini. So, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian, Kementerian apa juga, Kementerian Luar Bandar juga pun boleh memainkan peranan untuk cari jalan, Okey? Dalam masa yang sama juga saya nak bangkitkan satu rungutan daripada peniaga-peniaga yang berniaga di Plus Highway. Sekarang ni makin lama makin parah. Makin lama makin parah. Saya pernah bangkitkan soal Plus Highway ni, di mana akhirnya tinggal syarikat-syarikat besar saja yang berniaga di Plus Highway. Hari ni saya nak beritahu lah antara rungutan-rungutan pihak-pihak ni, mereka dah rasa macam hari ni mereka keluar daripada mulut buaya masuk mulut naga. Kalau dulu Plus Highway berkuasa penuh terhadap peniaga-peniaga di apa ni RNR, tetapi hari ni kita lihat untuk berniaga, contohnya nak sewa tapak lah, katalah 10 ataupun 10x10 punya tapak. Mereka nak mohon ni kena mohon dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan mohon je kena bayar RM3,000. Macam mana peniaga-peniaga kecil nak mampu untuk adakan deposit? Dapat tak dapat duit ni burn. Itu masalah dia. Dapat ke tak dapat ke duit RM3,000 tu burn. Tak akan dikembalikan. Kita kalau beli borang tender pun kita bayar projek berjuta pun bayar berapa? 200.5 kan? Jumlah tender lah. Ikut jumlah tender kan? Saya tak tahulah. Ini dulu-dulu punya cerita masa zaman kita berniaga dulu kan. Beli dokumen tu. Beli dokumen. Yang RM3,000 tadi apa? Deposit ke apa? Bukan deposit. Itu nak masuk macam beli dokumen tender lah. Nak masuk untuk jadi peniaga. Dapat ke tak dapat? Bukan nak mohon. Mohon je kena bayar RM3,000. Kena bayar dekat Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Siapa pengurusi? Bukan seni lah. Kau tanyalah dengan bekas Menteri Besar Johor ni kan. Lepas tu apa ni, itu satu kena mohon dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kalau dapat deposit bulanan, katalah sewa tapak tu kecil je RM2,000 lah sebulan, kena bayar 6 bulan deposit. Macam mana orang nak berniaga macam ni? Macam mana orang nak berniaga macam ni? Jadi last kali tempat ni big company sajalah. Kios kecil pun big company saja yang mampu untuk sewa. Matilah orang yang kecil. Kontraktor ini, usahawan bumi putra dan sebagainya. Jadi benda ni tidak sepatutnya dibiarkanlah. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolong pantaukan benda ni. Kita harap Menteri Kerja Raya juga tolong tengokkan nasib usahawan-usahawan kita ni. Jangan sampai syarat-syarat untuk mereka berniaga di RNR ini begitu ketat dan begitu menyeksakan. Janganlah sampai begitu.
Food truck pun sampai 3,500. Kalau dia ada food truck, dia nak parking pun 3,500 sebulan. Kita harap pertimbangkanlah. Dalam keadaan kita semua ni tengah susah, negara pun hari ni dalam keadaan keuangannya amat tenat, kita saling membantulah untuk meringankan beban rakyat kita. Okey, ada soalan-soalan lain? Okey Tok, Ya. ini soalan daripada TikTok ni daripada saudara Akmal. Ya. Okey, isu jawatan Menteri Besar Selangor. Dah berebut antara calon Bersatu dan PAS. So ada yang nak Azmin, ada yang nak KJ jadi Menteri Besar Selangor. Sekejap. Apa ni Azmin ni siapa yang nak dia? Bersatu ke PAS? Bersatu. Bersatu nak Azmin. Ya. KJ PAS nak KJ. Alhamdulillah. So apa pandangan Datuk? Kita minta itulah aku cakap. PAS kena segera angkat KJ. Kalau tak boleh letak KJ sebagai Presiden PAS, angkat dia menjadi Mursyidul Am PAS. Kalau boleh serban dia tu biar lilit lebih sikit, 2 kali ganda. InsyaAllah jawatan Menteri Besar tu akan pergi kat KJ. Dunia ni semua dunia ni. Ini aku masih teringat lah dulu zaman Azmin Ali dengan Hasan Ali. Dia orang bergaduh. Siapa nak jadi poster boy untuk negeri Selangor? Aku ingat lagi. Aku ada dalam mesyuarat pembagian kursi tu. Bagilah menang dulu, kan? Masa tu memang tak ada chance nak menang pun, kan? Bergaduh pasal siapa nak jadi poster boy. So ini tanda-tanda positif lah. Kalau musuh kita ni dah mula huru-hara, Caca Marba, tak lama lah dia orang dibungkus. Okey, ada lagi soalan? Okey, Peja akui Bersatu memang ada dapat sumbangan besar. Tak tahu lah soalan ni dah diajukan belum. So Peja berkata, duit parti kami simpan dalam akaun. Okey. Ada keluar masuk kami tulis elok-elok. Tak simpan beratus-ratus juta wang tunai. Jam mewah dalam rumah. Itu kata Peja tu. Mungkin dia sindir seseorang. Di sini seseorang kan. Kita nak beritahu dengan Peja, rakyat Malaysia ni bukan bodoh. Yang kau masukkan dalam akaun Bersatu tu tak macam dia macam celah gigi je. Yang Anwar Musa dedahkan, dia collect berpuluh juta dekat dalam bilik, dia ambil daripada Muhyiddin. Itu dekat dalam bank ke dekat dalam bilik? Kan? Dan takkan dia simpan dalam bilik je, kan? Mungkin dalam kontena dia kat rumah janda baik pun ada. Betul tak? Jadi tak payah duk sembang lah, kan? Ahli-ahli politik Bersatu ni, sama juga dengan Peja. Konsesi-konsesi pasir yang dikeluarkan kat Perak dulu, konsesi-konsesi balak yang diluluskan kat Perak dulu, adakah sumbangan-sumbangan tu semua masuk akaun parti? Masuk akaun parti ke? Tanyalah kan dia. Kickback tu masuk akaun parti. Yang mana nak bagi parti-parti, yang mana bagi poket dia, takkan dia masuk akaun parti. Kita bukan bodoh, kan? Pergi parti tu. Itu pergi parti. Duit untuk pergi parti masuk mana? Sembang, kan? Okey? Ada lagi? Kau jangan main tak ada habis. Baru 34 minit ni. Ya, ada seorang guest ni. Boleh kita tengok boleh dapat tak? Uncle Albert accept. Okey. Tak keluar pun. Yes, Uncle Albert. Dia boleh dengar. Hello? Uncle Albert. Boleh cakap kan? Boleh, cakap. Apa nak tanya?
Saya dari Kuching, Sarawak. Okey, Kuching, Sarawak. Buat Datuk Lokman Adam. Terima kasih. Okey, saya nak tanya, walaupun PAS ini mereka memang menggunakan agama dan bangsa untuk menanglah. Ya. Jadi bagi saya, pendapat saya, UMNO is a central punya parti. Ya. Maksudnya dia semualah, dia tak kira whether you are Kita berbilang kaum. Chinese Ya. Indian kan. Dia memang support lah. So yang saya nak tanya ialah, how do we counter this PAS dengan bersatu yang memainkan isu agama? What can we do? Apa yang kita boleh buat untuk menentang cara mereka berpolitik lah. Itu yang saya ingin tanya. Okey. Dia sebenarnya, kalau kita, pertama saya ucap tahniah lah kerana orang Sarawak pun tahu istilah walaun. Orang Sarawak pun tahu walaun PAS . Itu satu perkara yang bagus lah . Senang sikit kerja kita. Keduanya, dia berdasarkan kepada isu lah . Isu. Kalau kita tengok antara isu yang dimainkan oleh PAS, antaranya yang dimainkan oleh Ketua Pemuda Sikh, Ketua Pemuda PAS Sikh. Dia kata undi PH, undi BN masuk neraka. So untuk kita handle isu ni, kita kena handle berdasarkan kepada hujah-hujah agama . Sebab dia cuba nak tarik sokongan daripada kumpulan yang beragama Islam supaya bersetuju dengan pandangan dia kan. Jadi kita kena explain kepada rakyat bahawa PAS itu parti politik. Masuk PAS ialah masuk sebuah parti politik, bukan masuk PAS tu masuk Islam. So benda ni kena diperjelaskan kerana rata-rata anak-anak muda contohnya, yang didikan agama pun tak berapa kuat, yang didikan dan kefahaman tentang Islam pun cetek. Mereka ni kadang-kadang geng-geng yang rambut merah ni, dia lebih mudah terpengaruh dengan hujah-hujah yang dibuat oleh PAS tentang perkara macam ni. Jadi ini boleh menyebabkan pemahaman mereka bahawa PAS itu adalah parti politik, bukan agama, akan sedikit terpesong. Begitu juga dengan dakwah-dakwah yang dibuat oleh ulama-ulama PAS. Kalau kita lihat, mereka selalu akan bawa nas-nas ataupun dia bawa dalil-dalil. Kita kena berada dalam jemaah. Sebenarnya maksud jemaah tu, berada dalam jemaah ialah jemaah Islam. Bukan maknanya berada dalam jemaah Parti Islam PAS Malaysia. Kalau berada dalam jemaah Parti Islam PAS Malaysia baru boleh masuk syurga, maknanya Rasulullah dan para sahabat semuanya masuk neraka lah. So benda-benda macam ni kita bergantung kepada hujah-hujah yang dimainkan, bergantung pada isu-isu yang dimainkan. Kita tak boleh pukul rata ada pendekatan yang sama saja. Tetapi yang paling penting bagi saya, kita kena konsisten mendidik rakyat supaya rakyat tahu bahawa parti politik PAS bukan memasuki parti politik PAS tidak sama dengan memasuki Islam. Ada dua perkara yang berbeza. Menganut agama Islam dengan menjadi ahli PAS, pengikut PAS, dua perkara yang berbeza. Tak bererti bila kita berada di dalam PAS, kita ni hidup dalam ad-din ataupun dalam kehidupan Islam. Itu tak sama, tak sama. Okey, dan kita juga perlu dedahkan bahawa tindakan mereka menerima rasuah, tindakan mereka merasuah pengundi secara berskala besar, ini adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Islam. Tindakan mereka menebarkan fitnah kepada musuh politik mereka sebelum pilihan raya, ini tindakan yang bercanggah dengan Islam. So kita jawab mereka ni
bergantung kepada kes. Kita tak boleh pukul rata cara jawapannya semua sama. Tak boleh. Okey, Uncle? Halo? Terima kasih, Datuk. Okey, sama-sama. Saya akan kembali lagi. Okey, Alright, thank you. bye. Ada yang ni. Okey, ni ada soalan ni Tok, daripada netizen. Dia kata UMNO ada peluang menang semula di Terengganu dan Kedah. Okey. Tapi dilihat ramai lari ke Perikatan Nasional. Okey, Hazwan Muhammad. Hello Datuk. Ya, Hazwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni memang peminat Datuk lah. Okey, terima kasih. Ringkaskan, Wan. Dari mana tu? Daripada mana ni? 10 Datuk cakap satu pun saya tak percaya. 10 Datuk cakap 10 saya percaya. Dia cakap betul-betul. 10 cakap 10 percaya ke? 1 tak percaya? Datuk cakap memang sentiasa berfakta. Saya memang kalau boleh tiap malam dengar cerita Datuk lah. Okey, terima kasih. Saya nak tanya Datuk. Ada topi. Dari mana tu? Daripada mana ni? Masa saya dari Seremban. Oh, Seremban. Okey. Peminat. Terima kasih. Masa sebelum PRU dulu, Ya. Datuk ada pernah cakap kan, walau macam mana pun, ini kalau saya salah Datuk betulkan lah Ya. kita jangan bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betul? Sebab apa? Sebab Datuk cukup kenal perangai dia kan. Apa dia buat, semua apa tu kan. Ya. Macam mana pandangan Datuk sekarang pasal benda ni? Pandangan saya simple saja. Saya dah explain dengan pelbagai bentuk fakta kenapa kita perlu kekalkan kerajaan Barisan Nasional dikembalikan menjadi kerajaan. Tetapi apa yang berlaku dalam pilihan raya lepas, tidak ada satu parti pun dipilih oleh rakyat untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Dan ini menyebabkan akhirnya yang mendapat undi paling besar, undi dalam bentuk kursi pilihan raya paling besar ialah Parti Pakatan Harapan. Nombor 2 paling besar ialah Parti Perikatan Nasional. Dan bila tidak ada parti yang boleh bentuk kerajaan, ke bawah dulu Tuanku Yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab tak ada orang yang menang pilihan raya. Okey. Tetapi pada ketika itu, bila Anwar ada 82, Muhyiddin ada 73, belum lagi dapat 74 ketika itu. Sudah pastilah kalau mereka bergabung, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin tak nak benda ni. Muhyiddin tak nak. Maka dia tolak titah tuanku. Dia kata dia sign dan dia tolak, tak nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Maka tuanku telah menitahkan supaya Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Dan BN bersetuju. So memang betul lah kalau kita nak cerita apa yang saya cakap tentang PKR, macam-macam saya cakap. Apa yang PKR cakap tentang UMNO pun macam-macam mereka cakap. Kalau kita nak minta PKR tarik balik, benda ni tak pergi mana. Kalau kita nak minta dia orang pun minta saya tarik balik, benda ni tak akan pergi mana. So to move forward, kita kena cari titik persamaan macam mana kerajaan perpaduan ini boleh kekal untuk tempoh 5 tahun, dan kalau boleh lebih lama lagi, alhamdulillah, lebih baik. Cuma kena faham kenapa UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan daripada bersama dengan Bersatu dan PAS. Kalau kita belum pernah ada pengalaman buruk
bersama dengan Bersatu dan PAS, mungkin UMNO boleh mempertimbangkan untuk bersama dengan Bersatu dan PAS. Tetapi kita pernah maafkan Muhyiddin walaupun Muhyiddin khianat parti kita. Kita pernah bagi peluang walaupun dia ada 32 kursi, BN ada 42 kursi. 32 kursi yang dia ada pun yang betul-betul dia menang atas tiket yang dipinjam lambang PKR pun ada 5 je. 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PKR. Tuan-tuan. Jadi, kita dah maafkan dia. Dia tikam belakang kita, dia mainkan kita, dia tipu kita, dia tidak adil. Dia nak penjarakan pemimpin kita. Dan dia tahan duit kita. Jadi dah tiba satu masa kita dah tak boleh tahan dengan Muhyiddin ni, kita tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Itu yang menyebabkan Ismail Sabri boleh jadi Perdana Menteri. Jadi pengalaman bersama dengan PN dah ada. Dan ini pengalaman yang sangat ngeri bagi kita. Yang kita belum ada ialah pengalaman bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar tak pernah buat apa-apa menganiaya ataupun melakukan pendakwaan terpilih kepada pemimpin UMNO seperti mana yang dibuat oleh Mahathir dan Muhyiddin. Ini kena faham ni, Azwan. Ada lagi ke? Okey, Tok. Saya faham. Okey. Benda tu Datuk selalu ulang-ulang hari ni. Saya dah faham. Kalau dah selalu ulang-ulang, kenapa tak faham lagi? Tak, sebenarnya saya ni penyokong PKR. Saya cuma kadang-kadang dekat dalam TikTok ni, budak-budak sana, dia orang pembangkang dia upload balik bila video Datuk berceramah yang dekat mana, kempen dekat mana. Betul. Anwar ni kaki ni lah, tulah ni lah. Kalau boleh jangan bagilah apa semua dia cakap kan. Dia macam gini, Azwan. Kita ni Wan, kita ni berada dalam zaman sains dan teknologi. Itu sebab setiap apa yang kita cakap ni, saya boleh delete, Wan. Tetapi apa yang setiap kali saya bercakap ni, ianya dirakam oleh saya. Tetapi ada orang download, dia buat rakaman dekat dia upload di dia punya Facebook dia punya TikTok dia punya YouTube dia. Boleh tak saya kawal? Tak boleh. Tak boleh, Wan. Benda dah lepas. Lagipun benda dah lepas kan? Benda dah lepas. Cuma saya nak tanya yang Datuk cakap tu fakta betul ke tipu tu masa ceramah tu? Wan, kalau kau tanya aku soalan yang macam tu, kan? Aku nak beritahu kau satu sajalah. Aku elak daripada menipu, Wan. Aku akan elak daripada menipu. Jadi kalau aku nak elak daripada aku menipu kau malam ni, aku mengambil pendirian untuk tidak menjawab. Sebab aku akan tanya kau balik, Wan, yang kau kata hoi itu, betul ke tak betul, Wan? So kalau kita ni, kita dah bersama dan duduk dalam satu kerajaan, kita nak cari titik perbezaan, bukan titik persamaan. Apa akan jadi dengan kerajaan perpaduan ni? Last sekali dia akan jadi macam kerajaan antara Mahathir dan Anwar. Betul tak? Dia bertahan lebih kurang berapa bulan? 22 bulan saja. So to move forward, apa yang orang UMNO cakap pasal PKR sebelum pilihan raya ni, lupakan. Apa yang orang PKR cakap pasal UMNO sebelum pilihan raya, lupakan. Sekarang kita fikir apa yang kita boleh buat kerjasama dalam mengisi kerajaan perpaduan ni. Apa benda yang kita boleh buat for the betterment of the country. Kalau kita mengungkit cerita yang lepas, Tuan, tak habis, Tuan. 7 hari 7 malam. Aku punya video ni, Tuan, bukan beratus tau, beribu video, Tuan. Betul. Tok, satu lagi Tok, harap kerjasama ni sampai ke PRU 16 lah. Itu sebabnya kita kena explain kepada rakyat bahawa kerjasama dengan, kenapa UMNO ambil pendirian kerjasama dengan PKR. Kalau UMNO pilih bersama dengan PAS dan Bersatu, kita ni sama-sama parti Melayu, kita sama-sama kerja kawasan Melayu, kita bertanding di kawasan Melayu. Dan hari ini akibat daripada fitnah
Pakatan Harapan, ini Perikatan Nasional, dan juga sogokan yang diorang beri kepada pengundi, diorang ada advantage. Dia ada 74 kursi dia menang, kita menang 26 je, Wan. So kalau kami pilih untuk bersama dengan orang yang dah khianat kita, orang yang dah tindas kita, orang yang dah zalimi kita, rugi yang paling besar sekali ialah pilihan raya 2016 kita boleh bertanding 26 kursi je. Kalau nak tambah pun mungkin PKR menang 18 kursi. Yang 18 kursi ni mungkin dapat lebih kat Perikatan Nasional, mungkin dapat kat UMNO dalam 5 kursi. Jadi 31 kursi yang UMNO akan bertanding pilihan raya umum yang ke-16. Kalau nak so menang rugi. Banyak kursi tu, ya. Kalau nak menang banyak kursi, ya. PRU 16 UMNO bertanding solo lah tu. Baru cun. Kita kalau cerita bertanding solo ni, Wan, kita dah pernah buat benda ni. Betul tak? Oh, tak pilihan raya 2022 kita bertanding solo. Apa jadi, Wan? Hancur, betul tak? Jadi kita pun belajar melalui kesilapan kita. Pakatan Harapan pun belajar melalui kesilapan mereka. Bila mereka dapat kuasa, kadang-kadang ada kenyataan-kenyataan yang keluar apa semua sekali, melukakan hati orang Melayu dan sebagainya. Akhirnya bersatu, mengambil keputusan keluar daripada Pakatan Harapan. Last sekali semua melopong. Betul tak? Itu sebab saya yakin Pakatan baru antara Barisan Nasional dengan kawan-kawan Pakatan Harapan ni boleh bertahan lama, sebab mereka dah ada pengalaman. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah ada pengalaman. Dia tidak akan mengulangi kesilapan yang dibuat oleh Mahathir. Dia juga tidak akan mengulangi kesilapan yang dibuat oleh Muhyiddin. Ini kita kena faham lah. Sama juga kalau kita lihat UMNO tak perlu bimbang dengan DAP. DAP tak akan bertanding di kawasan Melayu. DAP bukan ancaman bagi UMNO. Yang ini kita kena bagi orang-orang UMNO khususnya faham. Orang Melayu pun yang hari ini sudah ada stigma akibat daripada brainwash yang dibuat daripada zaman Mahathir terhadap DAP ni. Dan kita orang UMNO pun terikut-ikut, tuan-tuan. So benda ni perlu dibersihkan dalam tempoh, saya cakap terus terang lah, untuk sukses sebelum pilihan raya di 6 buah negeri ni mungkin sangat sukar. Sebab minda orang Melayu ni dah dibasuh oleh Mahathir berpuluh tahun. Tetapi kalau untuk pilihan raya umum ke-16, kita ada masa 5 tahun untuk kita buktikan bahawa gandingan baru antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan rakan-rakan lain ini boleh kekal lama. Dan hari ini, Wan, kita kena faham selama hari ini UMNO hanya dapat sokongan orang Melayu, Wan. So sedangkan UMNO bila kita memerintah, kita jaga semua kaum, tetapi kita gagal untuk dapat sokongan masyarakat bukan Melayu. So bila kita kerjasama dengan Pakatan Harapan, UMNO masih lagi sebuah parti yang mempunyai keahlian parti di kalangan orang Melayu paling ramai di Malaysia. Pakatan Harapan adalah sebuah parti yang mendapat sokongan-dokongan bukan Melayu paling ramai di Malaysia. So gabungan ini akan menyebabkan UMNO akan dapat juga menang di kawasan-kawasan yang sebelum ni dia susah nak menang kerana kawasan tu kawasan marginal. Kawasan tu ada ramai pengundi bukan Melayu. So ini akan menguntungkan UMNO. Sama juga dengan kawan-kawan kita di dalam Pakatan Harapan. Sebelum ni mereka susah nak menang di kawasan yang jumlah orang Melayu ramai. Dengan bantuan daripada UMNO, mereka akan boleh menang di kawasan-kawasan yang ramai pengundi Melayu juga. Ini perlu diperjelaskan. Okey? Okey, Tok. Terima kasih, Tok, pencerahan. Okey, sama. Okey, buat naik balik Okey. Ada lagi. Okey. Zainuddin. Azwan dah keluar, kawan.
Ridwan. Ada soalan lagi? Sementara menunggu soalan daripada ni. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ridwan. Okey. Kami daripada Adan Pedu pada Padang Terap ni. Padang Terap. Kedah ni kirim salam kat Datuk semua. Waalaikumsalam. Okey. Saya nak cakap satu ya. Okey. Tak mau cakap banyak Datuk. Okey. Saya nak PRN akan datang ni. Okey. Pedu dengan Adun Kunerang. Kena ambil balik lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Sebab apa? Kami kecewa ni dengan ni lah. Datuk pun kena turun lah kot. Datang jumpa melawat kami sekali. InsyaAllah. Kecewa pasal apa? Kecewa pasal apa? Kecewa pasal apa? Mak cerita tu banyak lah Datuk. Kena nak cerita tu kan. Ya. Pasal parlimen kalah ke? Cakap kata. Ya? Pasal parlimen kalah ke apa? Kami parlimen pun kalah. Adun 2 kalah. Kita harap dalam pilihan raya negeri akan datang dengan kerjasama antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan rakan-rakan yang lain ni, kita akan ada anjakan lah yang boleh membawa kepada kemenangan di negeri Kedah, insyaAllah. Bukan satu perkara yang mudah untuk Kedah, untuk Terengganu dan juga untuk Kelantan ni bukan satu perkara yang mudah. Kita kena realistik. Ya. Nak yakinkan orang Melayu, untuk orang Melayu ni menerima kerjasama dengan DAP ni bukan satu benda yang mudah. Saya yakin DAP sekarang ni lebih mudah diterima, tapi DAP di kawasan sini Datuk. Ya. Datuk, kami di kawasan sini banyak kan Melayu dengan Siam saja, lain bangsa Melayu dengan saja. Siam lah. Okey. Sekarang ni kami tak nak PKR pun kami tak nak. Apa nama amanah pun kami tak nak. Kami nak BN saja, nak UMNO saja. Itu susah lah bro. Dia macam ni apa ni, siapa nama ni? Ridwan. Ya. Saya bukan cakap ni ini polisi lah. Ini saya cakap ni bukan ini polisi, tetapi saya boleh bagi sedikit hint macam mana kita menentukan calon-calon di sesuatu kawasan. Bila kita dah kerjasama dengan Pakatan Harapan ni, kita akan tengok kawasan tu siapa menang. Contohnya masa pilihan raya umum ke-15. Kata adalah dalam kawasan, dan kita tengok undi di kawasan tu ketika PRU 15. Kita tak boleh tengok yang PRU yang sebelumnya untuk negeri. Kita tak boleh tengok yang tu. Kita kena tengok yang terkini, kerana di situlah terletaknya ada undi 18 buat kali pertama. Di situlah kita akan tengok, katalah dalam satu kawasan parlimen tu, di DUN itu siapa undi paling banyak. Kalau undi paling banyak Perikatan Nasional. Okey. Siapa yang dapat undi nombor 2 terbanyak? Kalau yang undi nombor 2 terbanyak ialah calon Pakatan Harapan daripada PKR. Maka kebaran kalian untuk calon PKR bertanding di situ sangat cerah. Kalau kawasan tu nombor 2 kawasan kalah kawasan kalah, nombor 2 paling banyak ialah Amanah, maka cerah untuk Amanah. Kalau nombor 2 paling banyak ialah Barisan Nasional, maka cerah untuk Barisan Nasional bertanding di situ. Tetapi kawasan tu telah pun dimenangi oleh salah satu parti yang ada dalam komponen kerajaan perpaduan. Maka kebaran kalian besar bahawa parti itu akan bertanding semula di situ sangat cerah lah, sangat cerah. Tetapi saya nampak yang akan jadi ni tak faham masa tu. Okey.
Tetapi Datuk, dalam research kami Datuk, dia punya PKR amanah tak banyak. Dia kata memang tak pernah dapat. Yalah, kalau ni Wan menang besar lah. Wan, saya dah bagi formula tadi Wan. Ya tu. Okey. Kalau you kata PKR kat situ tak ramai, Bersatu tak ramai, kawasan tu siapa yang menang? Kawasan sini PAS yang menang tu. PAS yang menang kan? Siapa nombor 2 undi terbanyak? BM. BM. UMNO. So kebarangkalian untuk UMNO bertanding kat situ juga lah. Faham tak? Ya. Okey, menjawab Okey Wan, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey. Suka-suka dia je. Nak UMNO je bertanding semua. Mana boleh. Kan? Okey, Tok. Kita dah kerjasama. Okey. Silakan. Soalan netizen tu Dia kata minta pencerahan berkaitan parti muda ni tu Parti muda. Kedudukan dia dalam kerajaan. Semalam dia mengungut dia tak dipanggil dalam mesyuarat sekretariat Kerajaan Perpaduan tu. Apakah kedudukan sebenar parti muda dalam kerajaan sekarang? So dia belajar jadi matang sikit lah. Kalau dia matang sikit, dia pun pandai untuk memikirkan. Bila dia nak mengeluarkan kenyataan, mengatakan dia mengalu-ngalukan siapa? Syahri Hamdan dengan siapa? Dengan KJ kan? Jadi kalau dia pun tak boleh nak memikirkan macam mana nak jaga hati komponen-komponen yang berada di dalam kerajaan perpaduan ni, jadi macam mana? Jangan mengungut lah bila tak dipanggil. Jadi dia pun dah memulakan gerakan untuk menjinak-jinakkan diri dengan musuh-musuh UMNO. So, pergilah buat parti dengan dia lah. Dia pun tahu kan, kita pun tahu juga siapa yang biaya dia dan sebagainya. Okey? Nanti tu ada lagi kau. Salam Perpaduan Datuk. Salam Perpaduan. Siapa ni? Saya Rama. Ya, Mr. Rama. Selangor Okey. Saya amat setujulah formula yang pernah cakap oleh Datuk. Kerjasama perpaduan antara Pakatan Harapan dengan UMNO kan. Okey. Akan bagi satu formula yang sangat menakjubkan lah keputusan nanti sebab bagi pandangan saya kawasan Felda semua macam luar bandar masih diorang sayang kepada UMNO. Okey. Macam kami dari saya penyokong Pakatan Harapan Datuk. So kerjasama ni akan betul-betul akan menembusi lah dari pandangan orang, terutama macam kita bukan Melayu kan. So kerjasama ni telah membuka minda macam saya bukan Melayu, saya India. So banyak bangsa lain pun sekarang sudah mula menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Itu pandangan saya. Terima kasih. So boleh ulas tak? So macam mana dia sekarang ini ni akan menjalinkan hubungan yang lama atau untuk term ini saja ke akan you rasa ini akan bagi saya berjalan selama-lamanya? Mr. Rama, bagi saya nampak bahawa kerjasama dengan Pakatan Harapan ini untuk long term. Kalau misalnya parti-parti komponen Pakatan Harapan, parti-parti komponen BN, kita boleh saling menghormati, saling bertolak ansur dan menghormati apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan tentang Istimewa Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu dengan kontrak sosial. Kalau semua orang menghormati benda ni dan orang Melayu pun menghormati hak bukan Melayu sebagai warga negara, kita tak ada masalah. Kita akan bertahan lama sebab
it's going to be win-win situation. UMNO dapat benefit, BN dapat benefit bekerjasama dengan PH, dan PH pun dia akan dapat garner more support from the Malays as well. So benda ni akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Dan satu benda yang saya rasa paling bagus ialah we are going to put an end into racism dalam negara ni. Kita dah dipecah belahkan terlalu lama dengan politik racism ni. So bagi saya lah, kalau semua orang boleh jaga tingkah laku masing-masing, boleh menghormati satu sama lain, this relationship will last long, insyaAllah. Okay? Thank you, Datuk. Thank you. Okay, Mr. Rama, thank you. Sekejap. Cepat ni, kau datang lambat, dah balik cepat. kita mati pukul 12. Okay? Ada lagi? Ilman, ya, Cik Ilman, Assalamualaikum. Salam Datuk, saya ni anak Felda Datuk. Ya? Jadi suasana di Felda ni tempat saya lah, tempat saya sendiri. Memang biasa lah support UMNO dari dulu sampai sekarang. Memang Barisan Nasional lah tempat saya. Tempat saya ahli parlimen Tampin tu. Tampin Tampin. Okey, jadi saya walaupun saya anak Felda, saya ada dekat Manda juga ni. Jadi saya ada tim saya sendiri buat research pasal ni kan. Jadi saya tengok pada masa sekarang ni kan, apa yang keadaan parlimen ni, keadaan jumlah parlimen yang ada dekat Pembangkang dengan ada dekat Kerajaan Perpaduan ni kan. Saya tanya, bagi saya inilah paling maksimum yang dicapai oleh Pembangkang. Jumlah parlimen yang mampu dicapai oleh Pembangkang lah. Ya, yang kalau boleh pun sebab itu pun dia dah pakai duit apa semua, dia dah menang lebih sikit kan. Dan dia akan terkejut nanti dalam pilihan raya negeri, dia akan kalah. Dia akan kalah banyak tempat dalam pilihan raya negeri sebab apa yang metod yang Datuk beritahu tu, iaitu kawasan Melayu tu UMNO dan kawasan yang bukan Melayu tu Pakatan Harapan kan. Jadi win-win situation dekat sana dan banyak tempat lagi UMNO boleh masuk lah kali ni kan. Kalau duduk dengan pelaksanaan mungkin susah. Betul. Untuk ni sebab dia orang dah beli UMNO, jadi masalahnya mungkin tak ada chance kan. Jadi yang ni saya rasa memang dia orang akan terkejut. Tapi pada masa sekarang ni dia orang macam yakin je dia orang boleh ni. Cuma dia lupa banyak perkara. Tapi dia akan terkejut. Dia macam tidak seperti mana dia punya calculation. Calculation yang dah tu saya rasa akan tepat. Dia akan berlaku dengan baik. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih di atas keyakinan anda. Dia bagi pandangan. Okey, siapa lagi? Ada lagi yang nak masuk? Iqbal IB. Iqbal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya dari Sungai Petani, Kedah. Sungai Petani, okey. Ya, tapi saya penyokong Pakatan Harapan. Okey. Saya banyak mengikuti pasal ni lah, ceramah-ceramah Datuk lah. Dan memang Datuk ni kira banyak sangat membantu dalam segi fakta-fakta tentang politik. Okey, terima kasih. Ada soalan? Jadi soalan saya ada dua je. Okey, Datuk banyak main peranan dalam UMNO. Before pilihan raya lagi apa semua kan. Banyak jasa untuk UMNO. Jadi tak boleh ke ada jawatan apa-apa yang tinggi dalam UMNO kan? Biar Presiden ampunkan yang mana yang lepas-lepas ke apa ke kan. Itu je. Dulu saya MKT UMNO tapi dah kena pecat kan. Saya ada memohon supaya pemecatan saya tu dibatalkan. Tapi tak sempat lagi masuk dalam mesyuarat MT ya. So kalau dalam mesyuarat MT akan datang, saya punya pemecatan dibatalkan, saya secara automatik akan kembali menjadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Tapi kita dah sampai ke tahap pemilihan baru ni.
Kalau dapat dibatalkan pemecatan tu sebelum tarikh tutup untuk mendaftar sebagai calon, mungkin saya boleh bertanding balik lah kan. Alhamdulillah. Yang kedua Datuk, macam mana dengan kes Datuk kat mahkamah, adakah dah selesai semua ke ataupun masih ada lagi? Kes saya kebanyakannya semua dah selesai. Saya ada empat kes yang dia dua lah sebenarnya, dua kerana ordinan darurat, dua kerana menghina Perdana Menteri Ismail Sabri. Ini empat kes yang masih ada sekarang ni merupakan kes yang saya didakwa di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Kes, tapi jangan risaulah, saya tak ada terlibat dengan kes rasuah ke, salah guna kuasa ke, ataupun sulit kanan saya ada terima komisen ke apa, tak ada. Sulit kanan pun tak ada. Kesus ke apa kan, tak ada. Jadi saya punya kes hari ni kerana saya merayu supaya SCP Syariman diberikan, keluarganya diberikan pampasan. Merayu pun saya kena dakwa. Tapi tak apalah, kita reda je lah. Kita harap mana tahulah hakim tu bagi lepas. Semoga mendapat apa-apa jawatan dalam UMNO. Amin. Dan Allah insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Hype. Okey, Cik Hype, ada nak tanya apa-apa? Okey, saya minta kepada yang call saya ni, untuk makluman, saya ni menerima soalan bukan daripada call Saya terima soalan daripada TikTok. Okey, daripada live TikTok. Apa nama TikTok? TikTok saya Dato' Efrosofi Lokman Adam. LOKMAN ADAM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zamirul. Dato'. Ya. Saya dari Bukit Tajam. Cuma saya nak tanya, bagaimana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni untuk mendapatkan sokongan pengundi 18? Kerana berdasarkan perhatian saya, daripada PR15 itu, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dia orang ni agak gagal nak tarik sokongan pengundi 18. Dan Perikatan Nasional kita tengok dia orang berjaya tackle pengundi 18 ni. Hingga ke hari ni saya tak nampak lagi apa pendekatan yang digunakan oleh PH ataupun BN untuk tackle grup ni. Kerana grup ni dia orang punya pemikiran tak lagi bergantung pada sejarah PKR, sejarah betul. Maybe perlu pendekatan yang baru. Saya nampak ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki lah di peringkat baik di peringkat Barisan Nasional, begitu juga oleh Pakatan Harapan. Kalau kita tengok orang-orang muda ni, mereka ni dia tak suka dengar penjelasan yang panjang lebar. Itu sebab kalau kita tengok orang-orang yang 18 tahun ke atas ni, dia orang punya penglibatan dalam media-media seperti TikTok ke YouTube ke kurang. Mereka lebih prefer kepada Facebook dengan YouTube kurang. Mereka lebih kepada TikTok. Sebab TikTok ni dia banyak pendek. Tapi kalau nak explain untuk bagi orang tu sampai faham, memang TikTok ni susah sebenarnya. Kecuali kalau kita ambil video TikTok yang sampai 15 minit, mungkin message tu boleh sampai. Jadi Pakatan Harapan dan juga BN kena atasi masalah ni. Kita kena menguasai media TikTok ni. Kita kena perbanyakkan video-video pendek. Menggunakan masa yang singkat untuk sampaikan mesej-mesej kita kepada orang muda. Dan kita perlu perbanyakkan kita punya influencer kita sendiri. Kalau macam Perikatan Nasional ni, dia merompak banyak. Bila dia merompak banyak, dia boleh bayar influencer tu pun banyak juga. Tapi kalau kita tak mampu untuk bayar influencer, kita pun tahulah kerajaan kita pun mewarisi
sebuah kerajaan yang mempunyai hutang sampai lebih 1.5 trilion. Betul. Lebih 2 kali ganda daripada zaman BN memerintah 62 tahun. Jadi kita ada kekangan keuangan. Namun apa yang kita boleh buat kalau kita tak mampu nak hire influencer, mungkin untuk pilihan raya negeri ni kita boleh buat sikit lah, tak boleh nak menguasai sebetulnya. Tapi untuk pilihan raya akan datang, kita ada 5 tahun. So 5 tahun ini kita kena train kita punya jentera-jentera penerangan kita kena train anak-anak muda, pemuda PKR, Angkatan Muda AMK ataupun pemuda UMNO. Kita kena train puteri UMNO, kita kena train Seri Kandi apa ni PKR dan sebagainya. Untuk macam mana mereka ni sendiri boleh jadi TikTokers, mereka boleh jadi influencer. Dan isu yang nak kita bawa tu pun penting tu. Ya, itu sebab dia kena ada pasukan yang menjadi content provider, kena ada pasukan yang sebab kata orang tu menghasilkan video-video pendek, jadi pelakon ke ataupun menjadi jurucakap. Kita kena buat training. Macam dulu masa kita di dalam Pemuda UMNO kita buat latihan untuk apa ni berpidato, berdebat di kedai kopi kan. So kita kena perbanyakkan lah benda-benda ni semua. I think kita ada masa untuk menyiapkan diri untuk mengatasi kelemahan kita ni. Mungkin kita tak boleh capai. Dia orang ni dah tak teruja dengan isu reformasi lah. Ya, betul. Dia ni saya nak beritahu anak-anak muda ni, dia nak kita perjuangkan isu-isu, bukan setakat isu-isu orang muda tetapi isu rakyat. Dan kita ni, orang muda ni dia rebellious lah. Dia ni jiwa memberontak. Itu sebab siapa juga yang menjadi pembangkang, mereka ni lebih mudah untuk dapat sokongan daripada orang muda. Ya, betul. Dia orang muda ni suka geng-geng yang kaki lawan ni kan. Jadi yang melawan arus lah orang yang melawan arus. Jadi tak semestinya bila kita berada dalam kerajaan, semua benda kita kena ikut. Masa untuk kerajaan tahu segala-galanya sudah berakhir. So ada kalanya kita pun, walaupun kita berada dalam parti bersama dengan kerajaan, kita pun kena lantang juga untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi mereka nampak bahawa dalam UMNO, dalam PKR, dalam Amanah ada juga apa ni, walaupun mereka ni berada dalam kerajaan, mereka juga memperjuangkan nasib rakyat. Tak adalah semua benda yang kerajaan buat kita ikut je. Yang baik kita kena support. Betul. Tapi mungkin cara kita tegur tu kita kena berhemah sikit lah. Okey, terima kasih tu. Okey, alright. Okey, boleh kita dah 1 jam 18 minit. Kawan-kawan saya pun dah menjerit dah pukul 12 malam. Dia orang nak balik. Jadi kita ucap jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Untuk kawan-kawan yang menonton live kita pada malam ni, kalau mereka nak viralkan, saya nak beritahu apa juga posting daripada saya izinkan untuk diviralkan, saya izinkan untuk tuan-tuan download dan upload. Nak monetize pakai YouTube tuan-tuan, Facebook tuan-tuan, sila.